wabarakatuh. Selamat petang. Berjumpa lagi kita untuk petang ni. Cuaca di Kota Baru redup. Nak cedung dan molek lah kata. Tapi sebelum saya nak masuk cedung ni, saya nak share dulu sedikit sebanyak lah apa yang patut kita buat, apa yang perlu kita buat, dan apa yang perlu kita tahu untuk kita nak baking cake bila melibatkan butter ataupun margarine. So benda tu sangat-sangat penting supaya kita tahu cara dia dengan cara yang betul, macam mana kita nak hasilkan kek yang melibatkan butter ataupun margarine. Apa yang patut buat dulu? Tak boleh ke saya gunakan butter semua? Tak boleh ke saya gunakan margarine? Tak boleh ke benda tu? So benda tu sebenarnya dia boleh, cuma kita je tak tahu cara dia. Alright? So untuk petang ni saya nak share serba sedikit apa yang saya tahu. Saya share dekat you all yang mana yang sentiasa dahagakan tips-tips yang sentiasa nak saya sharing kek-kek supaya you all tahu cara nak buat tu. Alright? So yang mana yang join saya punya live, you all type kat komen dulu, clear ke tak? Type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live ni. Sebab untuk petang ni banyak juga saya nak share dekat you all, terutamanya kek yang melibatkan susu. Sebab susu dalam pemilihan kita nak buat adunan kita adakah perlu ada masukkan susu ataupun tak perlu? Susu mana yang sesuai untuk kita masukkan ke dalam adunan kita? Yang mana yang sedap, yang mana yang tak sedap, yang mana yang okey, yang mana yang boleh bertahan lagi lama. So benda ni kita kena tahu supaya you all dapat buat dengan yakin dan dapat hasilkan kek yang betul-betul menepati cita rasa you all. Alright? Clear? Okey, selamat petang dan cantik. Wow. Ya, ni yang dengar tentang kek melibatkan butter. Okey. Alright. Clear. Okey, kalau tak clear you all komen deh. Kalau tak clear you all komen. So nak pakai asal tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, seperti yang siapa yang tak tengok saya punya live pagi tadi, you all boleh tengok balik saya punya live pagi tadi. Dan banyak saya share dekat you all apa yang saya tahu, apa yang saya faham. Masuk je lah. Apa tu di luar? Beranak lah kau? Beranak lah kau? Kau balik rumah lah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, so pagi tadi saya dah buat dah kek ni. Okey, saya tak sabar nak dekor dah kek ni. Saya tak sabar. Dan ni kek yang dihasilkan pagi tadi, yang saya tunjuk secara live dekat you all. Kenapa kek yang you all buat asyik tak jadi je? Kenapa kek you all buat sama? Saya tiru, follow step by step. Tapi tengoklah apa yang berlaku pagi tadi. Apa yang berlaku bila mana kita tak tahu step yang kelima, cara nak putar kek, dan menyebabkan kek kita rendah dan sedikit bantat. Alright? Kek ada lagi. Nak bagi kaya, tak ada orang nak makan. Nak bagi kaya. Okey, kek ni saya akan dekorkan malam esok deh. Sebab saya akan tunjukkan dekat you all cara nak buat buttercream, dan saya nak dekorkan kek ni. So apa yang patut kita buat supaya kek kita ni bukan kosong macam ni, biar kita benda ni berharga dan ada nilai. Bila mana you all tahu cara permulaan, memang aku nak
kek gini pada. Tapi untuk next step you all nak belajar cara nak dekor. Alright, so di sini saya mainkan peranan untuk ajar you all apa yang saya tahu, macam mana cara supaya you all dapat dekor benda ni. Dapat kata kek ni, kalau you all tengok lagu ni berapa nilai dia. Ni, you all tengok kek saya ni, you all berapa nilai dia? Adakah RM1 ke RM2 ke berapa ni you all nak bagi ni? Kalau you all nak ni berapa nilai dia? Ha, berapa ni? Kalau you all nak ni berapa nilai dia? Ha. Waalaikumsalam Nari. Assalamualaikum Nari. Lama dah tak balik Kelantan. Ni dah ada kat Kelantan. Oh. Alright. Nari, cantiklah kulit muka. Share lah sekali nak share. Okay. You all beli Talipon Pro. You all beli Talipon Pro. You all tengoklah muka you all tu lagu mana. Ha, okay. Okey, kalau you all tengok kek saya ni, berapa nilai yang you all nak bagi? RM1 ke, 5 sen ke, RM1.50 ke, berapa ni? Ha. Berapa yang you all nak bagi ni? Ni, berapa yang you all nak bagi ni? Okey. Berapa yang nilai yang you all nak bagi ni? Untuk kek ni, kalau you all tengok lagu ni berapa nilai dia ni? Ha. You all nak RM1 ke, you all, kalau you all lah berapa? Suka tengok di sini. Okey, RM5. Okey, RM5. Ha, berapa lagi you all nak? Ha, berapa? So, boleh tak kita buat daripada harga RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, jadikan kek ni lebih lagi? Boleh tak? Boleh ke tak? Ha, RM15 tak lalu kak, RM15. Ni kek bodoh gini je ni. Bodoh gini je ni. Kek tak ada dekor gapo ni, kek gini je, kek gini je. Ha, RM10. No. No, ni bukan siap dengan hiasan. Kosong lagu ni, kosong. Kosong. Ha. RM5. Okey, kebanyakan royak RM5 Alright, kalau RM12, RM10 ke atas tu dah lalu tu. Sebab dia kek biasa je. Kek biasa je ni. Alright, so kita nak jadikan kek ni kek yang istimewa. Kek yang lebih eksklusif. So di sini kita nak biar kek kita ni dihias dengan menarik dan disimpan dengan elok. So sebelum saya nak dekor ni, pastikan kita simpan dia dengan elok. Alright. Kalau you all dapat kek yang macam tadi saya tunjuk dekat you all tidak boleh simpan lagu ni. Dia stay bantak dah. Stay bantak tau dah. So pastikan you all kena dapatkan kek yang macam ini. Alright? Masih. Okey, kita simpan dulu. Malam esok, siapa yang join saya punya group Noris Ekonomi, boleh masuk kelas saya 9.30 malam setiap hari Isnin Setiap hari Isnin. Banyak untuk malam esok, banyak yang saya akan share dekat you all. So tak salah you all luangkan sedikit je masa. Luangkan sedikit je masa untuk dapatkan ilmu tu, untuk dapatkan lebih lagi apa yang you all patut tahu. Aisyah, sini Syah. Sini Syah. Bapa nampak gemuk lah ni, dia lah naik 3 kilo
Noris, ada lagi ke les PJJ tu? Ada. WhatsApp terus tim saya dia. WhatsApp terus. Klik link bawah tu, terus WhatsApp dan bagi tahu je you all nak yang mana. Saya kalau you all yang pertama kali ataupun you all baru nak belajar, saya nasihatkan you all join saya punya PJJ Noris Ekonomi dulu lah. Dengan basic you all dapat banyak benda, tahu tak? InsyaAllah nanti untuk minggu ni saya ajar you all buttercream. Nanti saya nak ajar next, banyak lagi sebenarnya saya nak ajar you all. Dan saya akan ajar you all chocolate indulgent dalam saya punya grup Noris Ekonomi deh. Dengan coklat, dengan kek coklat tu you all boleh buat kek coklat indulgence. So macam mana buat? Nantilah saya akan tunjuk dekat you all. Saya akan ambil hari nanti, sabar dulu. Saya kena planning betul-betul. Sebab coklat indulgence tu memerlukan preparation untuk saya tunjuk dekat you all. Dengan kek coklat emas you all boleh buat kek coklat indulgence. Okey? Akak nak tanya akak buat kek span ni jadi turun kat tengah bila dah masak. Kenapa ya? Akak tengok balik saya punya live pagi tadi. Tengok balik saya punya live pagi tadi. Kenapa jadi lagu tu? Tengok balik, saya buat dah, saya tunjuk dah, saya dah bongkar dah, saya dah share dah. Yang mana yang tengok saya punya live pagi tadi. So 5 step tu patut tahu dan wajib tahu untuk kita nak hasilkan kek yang terbaik, elok dan moist. Itu yang paling penting. Okay? Untuk petang ni saya nak share dekat you all. Tadi saya share dekat you all vanilla sponge mix Okay, untuk petang ni bila mana kita dah tahu dah buat kek gitu, apa yang patut kita buat bila kita nak gunakan bahan menggunakan butter ataupun margarine. Adakah benda tu sama? Tak sama. Butter tak sama dengan margarine tak sama. So di sini contohlah you all nak buat kek marble ataupun butter, of course lah kita memerlukan butter ataupun margarine. Okay? So di sini kalau contohlah you all menggunakan butter, kalau terlampau lama sangat kita putar dia, akan menyebabkan kek kita memang teramat moist dan kek kita akan berderai. Tahu tak? Sebab dia terlampau gebu. Kalau bagi saya tak suka terlampau gebu sangat. Sebab apa? Sebab kita nak makan berderai, tahu tak? Kek kita terlampau gebu sangat. So inisiatif dia, cara dia ataupun solution dia, you all kena campurkan butter dengan margarine. Butter dengan margarine. So benda tu akan menyelesaikan masalah yang berderai tu. Sebab saya kalau macam saya tak suka mana menggunakan 100% buttercup. Sebab buttercup ni dia terlampau lembut sangat, tahu tak kek kita. Terlampau lembut sangat. Kalau lembut sangat pun memang payah sikit, agak sukar nak makan, tahu tak. Dia akan berderai. So benda tu you all kena tahu deh. Sebab tu lah kalau you all tengok saya banyak gunakan margarine pelangi. Salah satu sebab saya support Bumi Putera. Itu salah satu sebab kenapa saya menggunakan pelangi. Dulu saya tak guna pelangi, saya guna brand ingat dah. Brand. Ingat dah, nama dah tinggal ni. Mata nak cari mata. Tak ingat dah. Saya sebelum ni saya tak guna pelangi. Saya tak gunakan pelangi. Saya tak menggunakan pelangi. Kek indulgent orang tak sabar. Sabar dulu. Dia tak boleh, dia kena step by step. Nak agak kau bok orang join. Lah ajar dia nak coklat indulgent. Tak boleh. You all nak buat kek coklat indulgent, you all tak boleh menggunakan kek span. No. Sebab kek coklat indulgent kita kena kek yang berat. So kita kena gunakan kek yang kukus. Kalau span no, bukan coklat indulgent namanya tu. Alright. Dia sebenarnya ada dah dalam tu resepi dia. Cuma kita je tak olah dia. Kita je tak tahu benda tu. Bunga emas. Bunga emas. Baru ingat. Putri emas. Tak. Bunga emas. Tak silap saya guna bunga emas.
saya guna bunga emas. Yes, saya guna bunga emas. Saya guna bunga emas yang vanila. Sebelum ni saya guna bunga emas vanila sebab saya tak tahu benda ni pelangi ni adalah Bumiputera. Selepas saya tahu pelangi ni adalah Bumiputera, so saya tukar kepada pelangi. Dan bila saya tukar kepada pelangi, tak ada masalah benda tu. Kita boleh gunakan, tak ada masalah. Dia sebenarnya Majrin ni gunalah mana-mana pun boleh. Cuma kita je tak tahu cara dia. Kita je tak tahu cara. Okey? Noris mau bantuan untuk sai SQ250 coklat mousse. Bila dah masak perlu salut dengan coklat tak? Atau terus boh toppingnya? Tak perlu. Dia step lain kak. Tak perlu. Dia bukannya step macam yang besar, yang saiz 9 tu bukan. Dia akak biarkan sejuk baru salut, baru letak coklat. Tak apa, dia sebab dia kecil. So dia kecil, dia kata dia gebu, dia lembut. Dia lain. Dengan kek coklat mousse yang besar tu. So biarkan sejuk, lepas tu letaklah topping coklat. Gitu je lah. Bunga emas vanila. What about planta? Planta boleh. Planta boleh, cuma dia agak mahal sedikit. Agak mahal. So kita kata boleh, tak ada masalah. Cuma di sini ramai orang guna buttercup. Sebab kata lagi berkualiti lah. Sebenarnya buttercup dia boleh. Cuma kalau kita kata kita salah gunakan, kek kita akan berderai. Dia cepat berderai tahu tak? Sebab dia gebu sangat. Kalau you all perasan saya punya biskut, saya akan masukkan buttercup dengan Majrin. Kalau you all perasan lah, saya punya bulan puasa itu saya buat biskut kan. Saya akan campurkan buttercup dengan Majrin. So samalah step dia macam buat kek juga. Tapi di sini saya menggunakan Majrin pelangi. Saya guna Majrin pelangi je. Pelangi je. Alright. So okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat petang. Susu cair yang dah dibuka berapa lama tahan dalam peti Noris? Susu cair lebih kurang seminggu lebih lah. Kalau akak nak lagi lama, akak kena tutup dia biar kedap udara. Tutup dia. Bagi kedap udara dia agak tahan lebih lah sikit. Tapi kalau buka tu dia masuk angin, banyak berlaku lah. Lebih kurang seminggu, dalam 7 hingga 10 hari boleh lagi, tak ada masalah. Dia sebenarnya kalau masih susu cair ni boleh. Cuma kita kena penyimpanan dia tu lah. Simpan molek. Kalau kita biasa lepas guna ada lagi balance, terus letak dalam tank terus dia terbuka So kalau terbuka gitu, ruang-ruang udara tu dalam peti dia akan masuk dalam tu. So dalam masuk dalam tu, kalau you all 2-3 hari, dia akan jadi bila kita tunggu dia agak sedikit likat tau tu. So dia akan efek lah kepada kata dia susu dia tu lah. Sebenarnya kalau susu cair ni dia tahan lagi lama lah sebenarnya. Tapi kalau macam saya, apa yang saya buat adalah saya menggunakan susu segar. Ada kata, kalau saya gunakan full cream boleh tak? Kalau saya gunakan low fat boleh tak? Kalau saya gunakan susu cair boleh tak? Boleh. Cuma di sini kita nak biar kita makan kek secara sehat tahu tak? Maksudnya kalau kita gunakan full cream, kalau kek yang biasa, contohlah kalau you buat kek marble, butter, kek yang melibatkan susu lah, red velvet. So benda ni dia sebab full cream ni, susu full cream ni dia banyak lemak tahu tak? Lebihan lemak. So dia akan menyebabkan kita kata bila kita makan tu, dia akan berlaku kegemukan sedikit lah. Kita tahu tak? Kita nak biar makan secara sehat, biar makan dengan berkhasiat lah benda tu. Biar makan tu biar kata makan kek bukan menggemukkan, tapi makan kek tu dia ada cara dia lah. Alright, you all boleh guna, tetapi perlu diingat full cream ke low fat ke,
dia tidak sesuai digunakan untuk kek cottage cheese. Dia tak akan naik kek dia. Melainkan kalau you gunakan susu segar. Itu yang saya buat lah. Sebelum ni saya try jugalah susu lain. Bila mana saya try susu lain, tak menjadi kejadian kita punya cottage cheese kita. Dia agak kata kecantikan dia tu tak berapa nak cantik lah kalau kita gunakan susu lain. Sebab itulah saya banyak gunakan susu segar. Okay. So untuk cara nak selamat, untuk kita nak gunakan semua kek adalah menggunakan susu segar. Tapi susu segar dia tak tahan lama lah. Dia tak tahan lama. Kalau you buka, dia bertahan lebih kurang 1 minggu. Lebih kurang 10 hari, okey lagi lah. Kalau you tidak, dia jadi masam. Tapi dia sedap. Kalau letak dalam kek, sedap. Okey, lama tak tengok Nori busy menjahit. Rindu dengan suara Nori tu nak tanya Nori buat kek marble semua okey, naik tinggi cantik, tapi rasa macam kering sikit, kurang minyak ke? Tapi tetap sedap nak makan. Saya guna minyak pelangi. Okey. Di sini kalau contohlah kering tu sebab apa? Macam saya akan nak bagi lembut kita punya kek tu, saya akan letak susu segar. Saya tak letak minyak. Sebab apa? Sebab kita nak buat kek marble ni ataupun butter, kita guna dah margarin. So kalau you bertambah gunakan minyak lagi, dia akan kolesterol bertambah, tahu tak? So cara nak mencegah dia supaya kek kita ni tak tambah double triple dengan minyak ni, dia kena masukkan susu. Okey? Kalau you buat lagi banyak lagi berminyak berminyak dan dia akan jadi kering. So you kena olah sedikit lah. You kena olah sikit. Kalau kek tu yang melibatkan margarin ataupun butter, you tidak boleh gunakan minyak. Tak boleh. Sebab margarin dengan minyak dia sama. So kalau macam saya akan masukkan, gantikan dengan susu segar, nak bagi kelembutan dan moist kita punya kek supaya kek kita tidak kering. Okey, baru tahu biasa guna buttercup buat kek marble, margarin pelangi biasa juga guna, tapi buat donat dan lain-lain pula. Ya boleh, untuk nak buat buttercup boleh, tapi you kena campur dengan margarin lah. You kena campur. Kalau macam saya, kalau gunakan buttercup semua, dia agak moist sangat, terlampau gebu. Bila terlampau gebu, dia akan berderai. Bila berderai, dia agak susah nak makan, tahu tak? So langkah dia ataupun cara untuk nak selesaikan tu, kita kena tambahkan dengan margarin. Bukan kata tak boleh guna buttercup, boleh. Cuma kita ada inisiatif yang lain. Dan untuk kita nak bagi rasa lemak tu, kita punya adunan kita tu, kek kita tu, bila mana melibatkan butter dan margarin ni, kita kena masukkan sedikit garam halus. Masukkan sedikit je garam halus. Barulah kita punya kek kita rasa berlemak-lemak gitu. Tapi dia tu bukan muak dia. Dia tidak muak. You jangan bimbang, dia tidak akan muak. Malah kita nak makan berulang-ulang kali. Lagi orang kata kek tu, lagi orang kata sejuk. Walaupun 2-3 hari tapi dia stay moist lagi. Itu kek marble butter, tahu tak? Kek marble butter sangat senang, tahu tak? Sangat senang, tapi ramai hok tak jadi, tahu tak? InsyaAllah pagi esok saya akan tunjuk dekat you all. Hari ni kita kata berbual-bual santai, esok saya akan tunjuk dekat you all. Kenapa kek yang melibatkan marble, kek kata menggunakan butter ataupun margarin ni asyik tak jadi. Nanti kita tunjuk esok. Kita akan buat demo esok, bagi esok. Okey? Cottage cheesecake guna susu segar untuk langkah yang selamat. Dan pastikan you all kena gunakan cheese yang berkualiti. Kalau cheese yang tidak berkualiti, cottage cheese you all tidak menjadi. Itu cottage cheese lah.
Okey, sebab itulah saya tidak masukkan saya punya cottage cheese tu dalam saya punya ekonomi. Tidak, parutlah. Banyak masalah yang akan menimpa, tahu tak? Tahu? Saya Nori nak tanya susu segar tu yang macam mana? Dia, maaf bertanya. Okey, susu segar tu you all boleh beli banyak brand. Macam-macam brand you all boleh beli. Macam saya guna yang warna biru putih tu. Saya guna brand tu. Okey, saya guna yang ni. You all nampak ni? Yang ni made in Germany. Okey, you all nampak ni ke? Okey, made from 100% fresh milk. So, saya guna yang ini. Saya guna yang ni, susu segar. Memang kek saya akan gunakan yang ini. Kalau macam dulu saya gunakan Dash Lady. Tapi bila yang ni murah sikit lah daripada Dash Lady. Dan you all boleh dapat dekat kedai bahan kek. Tapi bukan semua kedai bahan kek ada yang ni. Tapi kalau macam Dash Lady tu ada lah. Dash Lady you all kena tengok alert dia. Atas dia tulis full cream ke, low fat ke, fresh cream, fresh milk ke, dia ada deh. You all kena alert benda tu. Takut tertukar you all punya susu tu. Kalau boleh cuba elakkan guna susu cair. Okay, you all nak banyak lagi tip-tip, you all kata banyak lagi, saya akan share dekat saya punya group PJJ saya. Dan sekarang ni saya tengah buat promo kakao punya 50%. So siapa nak dapatkan saya punya diskaun PJJ saya, you all boleh dapatkan melalui team saya. Terus WhatsApp team saya untuk dapatkan promo 50%. You akan dapat jimat 50%, separuh harga, dengan harga yang tidak masuk akal. You all boleh belajar buat sampai jadi. Saya ajar you all buat sampai jadi. Alright? Dengan ekonomi, you all belajar banyak gila step-step kek tu yang basic. Tapi saya nak ajar you all cara nak buat kek coklat indulgent. Saya nak upgrade dah benda tu supaya you all nampak benda tu boleh buat kek coklat indulgent. Sebenarnya untuk kek basic tu saya nak kek tu boleh buat American chocolate sebenarnya. Kek American chocolate. Tapi saya tunjuk dekat you all basic dulu. Sebab saya nak you all belajar basic dulu. Bila you all belajar basic, cara nak buat, lepas tu kita next level. Alright? Contoh 150 gram butter, mix setengah butter, setengah margarin, gitu ke? Dia kena lebihkan margarin lah. Kalau macam 150, buat contohlah margarin 100, butter 50. Dia kena 2:1. 2:1. Okey? Saya tak cerita tu. Ya. Okey lah, nangak. Dia tak guli ya. Kerja sama. Pagi petang siang malam. Aduh lah. Kek marble lagi rasa lemak, masukkan susu segar dan sedikit garam. Yes. Itu petua dia lah. Itu tip dia. You all nak lagi banyak, nanti saya insya-Allah minggu depan. Minggu ni saya nak ajar cara pengiraan dalam premium. Minggu depan saya ajar cara nak buat kek marble ni. Kek marble ni tapi versi yang upgrade dah. Saya tak nak kek marble ni yang macam biasa-biasa dah. Tapi saya nak upgrade dah benda tu. Saya nak dengan kek marble ni, resepi yang saya share dekat grup premium tu, saya nak you all apanya mindset, you all boleh buat pelbagai dengan kek marble tu. Dan untuk minggu depan saya akan ajar benda tu. InsyaAllah doakan saya sihat, saya akan ajar juga you all cara nak buat yang upgrade lebih lagi lah, advance sikit. Kita advance sikit. Okay, kita nak prepare untuk tahun 2021 ni. Kek marble tu kata saya bagi basic kek marble. Cuma daripada kek marble tu macam mana kita nak advancekan dia supaya dia resepi yang sama, cuma rentak dan cara dia tu berbeza. Okay? So, siapa yang join saya punya group premium, you all boleh masuk saya punya live setiap hari Selasa 9:30 malam.
Alright, sekarang tengah promo. So, it's up to you. You all nak yang biasa-biasa ataupun yang nak luar biasa, yang nak advance. So, you all boleh turunkan ego you all, belajar sampai jadi. Buat sampai jadi. Alright? Majrin tu boleh tak dicairkan untuk buat kek butter? Sebenarnya untuk kalau macam ni, you all tak perlu cairkan pun. You all tak perlu cairkan. You all just putar dia. Esok saya akan tunjuk dekat you all. Esok saya akan tunjuk dekat you all macam mana cara nak menggunakan majrin ni. Esok saya gunakan majrin pelangi. Saya nak tunjuk dekat you all 2 kejadian sebagaimana pagi tadi saya tunjuk dekat you all. Alright, saya nak you all punya open, you all punya mindset supaya you all pandai ataupun tahu cara nak menggunakan bahan-bahan yang saya share dekat you all ni. Semoga apa yang saya share ni bermanfaat dekat you all, insya-Allah. Alright. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Tatura tu boleh dikategorikan cheese yang berkualiti ke Norris. Berkualiti. Sangat recommended Tatura. Sebab dia sebenarnya kalau you all dapatkan yang biasa, memang dia plastik dia warna kuning tu kan. Yang itu yang macam you all nak buat sikit-sikit. Tetapi kalau you all nak buat yang 2 kilo, yang you all buat banyak, so you all beli 2 kilo. Sebenarnya dia company yang sama. Dia company yang sama. Kalau you all tengok belakang dia tu, dia ada tulis Tatura. Dia ada tulis Tatura. Contohlah yang ini deh. Okey, contohlah yang ini deh. Okey, yang ni cream cheese Becca ni, dia daripada company yang sama juga. Company yang sama juga, Tatura juga. Tatura. So kalau you all buat banyak, okay. Contohlah next time prepare lah benda tu, okey. Saya bagi tahu dekat you all untuk long term. Alright, saya fikir untuk long term. Okay, so you all akan guna punya benda ni 2 kilo. Sebab kalau banyak you all rugi. Rugi kalau you all beli yang kecil-kecil tu, yang you all guna plastik yang Tatura warna kuning tu. Rugi. So nak menjimatkan dan nak untung lebih sikit, you all beli hak ni 2 kilo ni. Dia lagi jimat lah, save bajet kita. So benda ni sama je. Kalau cream cheese ni tak tulis Tatura, you all tengok belakang dia ni, company yang sama, Tatura juga. 2 kilo. So benda ni kalau you all banyak, you all pengeluaran atau production you all keluar banyak, you all gunakan benda ni. You all boleh beli yang 2 kilo ni. Okey, terima kasih Norris sudah jawab soalan akak. Assalamualaikum Norris. Waalaikumsalam. Boleh tahu berapa yuran Norris ekonomi selepas 50% less? Okey, untuk ekonomi you all jimat 995 sen. You all just bayar 995 sen sahaja. Half price. Banyak benda kot. So banyak benda. You all belajar 995 sen. You all kalau you all pandai buat al-dajen, Allahu akbar. Saya nak bagi advance dekat you all. Saya nak open you all punya mindset supaya dengan resepi tu kita boleh buat pelbagai. Kita boleh buat pelbagai. You all jangan bimbang. Saya dah atur dah saya punya planning saya, apa yang patut saya buat, apa yang patut saya ajar dekat you all. So saya insya-Allah saya akan share dekat you all. Apa yang saya tahu, insya-Allah saya akan share dekat you all. Saya tak pernah share coklat indulgent. Tak pernah. Dalam page pun saya tak pernah, dekat grup pun saya tak pernah. Tapi saya fikir, saya dapat idea, why not? Aku share coklat indulgent. Right, nanti insya-Allah saya akan share. One day saya akan share dekat saya punya grup Norris Ekonomi. Macam mana cara nak buat coklat indulgent ni supaya kita upgrade kita punya cara kita lah. Okay? Sangat jimat ekonomi tahu tak. Premium you all half price semua. Premium you all dapat dengan harga 2495 sen daripada harga yang sebenar 499. Kalau expert berbeza deh. Expert you all jimat lagi banyak gila. You all jimat lagi banyak gila daripada harga 699 yang tak masuk akal. 699 tahu dah expert. Tapi you all sekarang ni saya buat promo 50%. So you all hanya dapat kata less, dapat 34950 sen sahaja. Baik, minggu ni banyak benda saya akan share dalam grup Norris Expert.
Norris expert. Sebab saya nampak lah you all dah semangat nak buat benda tu. So banyak benda yang saya akan share, insyaAllah. InsyaAllah kita buat, kita dapat hasil. Kalau tak buat memang kita tak ke mana-mana. So saya bantu you all, apa yang terdaya, saya dan tim saya akan bantu you all sehabis baik untuk kebaikan you all juga, untuk impact kepada you all juga, insyaAllah, dengan izin dia jugalah. Dengan izin dia juga. Saya hanya perantara untuk guide you all, untuk share you all ilmu yang saya tahu, pengalaman yang saya ada, saya share dekat you all. Okay. Hi Norris, hi. Okay. Okay, Filippedia and Anchor cheese best juga. Best. Sangat best. Harga pun best. Kalau Filippedia tu memang harga pun best. Tu memang tidak dinafikan lah. Memang dia sangat-sangat high quality Filippedia tu. Kalau you all ada bajet lebih, boleh gunakan Filippedia. Tak ada masalah. Kalau Anchor pun sama juga. Anchor pun sama juga. Cuma kalau kita yang biasa gini kak, pakai hak ni pun dah okey dah. Dah sangat-sangat okey dah. Okey, boleh ke join dua-dua kelas ekonomi dan premium? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Akak boleh join dan join saya punya kelas hari Isnin dan hari Selasa. Tak ada masalah. Akak nak join tiga-tiga pun boleh. Cuma akak kena prepare dari segi fizikal dan mental. Kena prepare untuk kata tekniklah benda tu. Buat, dengar, faham dan buat tindakan. Alhamdulillah, dan banyak awak yang jual indulgen coklat tu. Itulah. Saya ni kata tak pernah lagi lah share dekat you all coklat indulgen. Tapi dengan saya insyaAllah nanti saya akan share dekat you all. Step by step saya akan tunjuk dekat you all. Sabar saya tak boleh nak terburu-buru. Sebab saya tahu ramai lagi yang baru nak merangkak, baru nak belajar, baru nak kenal dulu dunia baking, dunia bakery ni. So saya ajar you all step by step. InsyaAllah you all akan dapat buat sampai jadi. Jangan bimbang benda tu. Terima kasih Nori beri akak peluang join PJJ. Nori buat, nanti akak cuba buat, insyaAllah. Tak ada masalah. Harga pun best tu. Beli 250 gram RM13.90. Yalah lah. Ni dia jimat lah. Sebab ni 2 kilo lebih kurang harga dia lain. Di setiap kedai dia lain. Ada harga dia RM42, ada harga dia RM43, ada harga dia RM45, RM44, RM48 pun ada. Hak ni tahu tak? Hak ni masa dulu, masa mula-mula saya beli ni, harga dia lebih kurang 30-35 tak silap saya lah. Lepas tu dia naik cepat sangat tahu tak. Sehingga harga 40 lebih dah tahun ni. Tahu? Dan siapa kau tak ada stok. Tak ada stok tahu tak. Okey. Saya dah buat kek indulgen guna kek coklat emas resepi Norris. Kek versi bakar pun saya dah buat kek coklat indulgen. Dua-dua sedap guna topping premium. Memang coklat indulgen kena pakai topping premium. Okey. Norris pernah guna oven SSODD. Saya tak pernah, tapi member saya ada oven SSODD tu. Cantik. Memang cantik sangat. Boleh guna, tak ada masalah. Oven milik Norris 100L ke? Yes. 100L. Bentar. Tengok apa ni. Adalah. Apa saya 120L. Apa saya 120L. Nak jadi pandai cantik Cikgu Nori lah juga boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Saya pun dalam fasa pembelajaran lagi. Banyak lagi saya kena belajar. Lagi banyak saya belajar, lagi banyak saya tak tahu tak. Tapi saya menyesal pun, nak kata menyesal adalah juga sikit. Tapi sebab saya terlambat. Saya lambat untuk saya belajar. Lambat untuk saya belajar cara nak buat marketing, cara nak onlinekan bisnes. Itu memang lambat. Saya akui diri saya lambat dan saya mudah terpengaruh dengan orang. Tetapi bila saya buat benda tu, saya berkeras hati juga untuk belajar. Dan sekarang ni walaupun kata gapo, aku
Tak peduli apa orang kata. Aku tidak peduli. Orang nak kata apa, katalah. Apa asalkan apa yang aku buat lillahi ta'ala, untuk aku bagi manfaat dekat orang. Untuk aku nak sharing apa yang tahu, apa yang saya tahu, macam mana jatuh bangun saya dalam bidang bisnes ni. Saya kata daripada offline kepada online memang sangat-sangat mencabar. Sangat-sangat mencabar, tahu tak? Saya kata belajarlah. Tak rugi belajar, tak rugi buat investment untuk belajar. Tak rugi. Cuma kita je rugi masa tu. Masa kita, kalau kita lambat belajar, lambatlah kita nak dapat impact dia tu. Lambatlah kita nak dapat ilmu tu. Kalau kita lambat, kita tak buat tindakan. Okey. Memang lambat. Saya akui itu memang saya lambat tindakan saya menyesal sedikit, tapi saya sangat-sangat bersyukur bila Allah lorongkan saya pergi belajar. Allah luaskan, cerahkan hati saya belajar, mengenal macam mana nak buat bisnes secara online ni, macam mana nak buat marketing, macam mana nak buat benda tu. Sebab bisnes kita kena tahu cara nak buat, macam mana kita nak tarik pelanggan, macam mana kita nak supaya customer kita sentiasa ada. Bukan sendu je. Kalau sendu, kita pun sendu. Okay. Tapi you all nak dapat benda tu, you all kena bersedia. Get ready physical dan mental. Kalau you all tak get ready physical dan mental, you all akan rasa macam betul ke aku ni? Betul gitu lah. Tahu tak? Macam kita tak tahu nak buat apa, tahu tak? Kalau you all bayangkan esok you all bangun, apa yang you all buat hari ni, you all bayangkan apa yang you all buat hari ni, esok you all bangun daripada tidur, you all tengok telefon you all penuh sangat WhatsApp yang masuk. Banyak sangat WhatsApp yang masuk, tahu tak? Apa perasaan you all? Itulah yang berlaku dekat bisnes saya. Itulah yang berlaku dekat bisnes saya. Dan apa yang saya boleh kongsi, apa yang saya share ni, dan saya akan share dekat you all. Banyak lagi yang saya akan share dekat you all. Saya nak you all pun teruja benda tu. Bila you all bangun daripada tidur, banyak sangat WhatsApp yang masuk, tahu tak? Begitulah yang berlaku. Dan saya terpaksa ada team untuk handle bahagian online ni. Saya dah bagi tahu, okey, team saya bangun tidur je mesti dia akan ada telefon. Mesti punya. Dia tak akan pergi bangun-bangun terus basuh muka, no. Dia akan bangun-bangun pergi telefon. Tahu tak? Sebabnya memang orang kata ialah kita tak terhandle benda tu. Tahu tak? Kita baru nak belajar macam mana nak benda tu. Tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki, Allah bagi cara macam mana nak buat benda tu, memudahkan cara. Bila kita belajar, turunkan ego, cari ilmu. Tak apalah kita invest lebih sikit, tapi lepas ni insya-Allah kita akan lebih lagi kita dapat bila kita bagi manfaat dekat orang, bila kita sharing apa yang kita tahu, insya-Allah dengan kata kita buat apa yang kita buat ni, jangan kedekut, jangan apa yang kita tahu, ilmu yang kita ada, jangan kedekut. Bila kita share, lagi banyak yang kita dapat, insya-Allah. Alright. Buat sampai jadi adik kakak. Lah. Aloh. Terbaik. Barang kek sentiasa naik harga. Naik harga. Barang kek sentiasa naik harga. Sebab itulah saya ajar you all 70%. Saya ajar you all 70%. Sebab apa? Sebab indeks kes berlaku macam ni lah. Indeks kes berlaku macam ni, you all dah standby dah. Tahu tak? You all dah standby. Oh, naik harga. Alright, tak apa. Sebab kita dah 70% kot. 70%. Kita kata beware benda ni, tahu tak? Ada yang kata, banyak je 70%. Yes. Kenapa tak 20%? Sebab macam-macam ni lah. Tengok cream cheese juga ni. Lu apa beli ni, caw penggal ni. Okey. Okey, Nori makin hari akak tengok muka Nori bersih lapuk betulnya. Aduh lah.
Dah ada tua-tua. Minai masuk banyak tu lah. Okey. Nori boleh minta resepi. Resepi tu saya dah share dekat saya punya grup Noris Ekonomi. Resepi tu saya dah share dah. Semua dah saya bagi dah. Ha, you all turunkan ego cari ilmu. Invest untuk cari ilmu. Tahu tak? Ha, invest untuk cari ilmu. Sebab ilmu tu you all simpan, tahu tak? Sebab dia akan berkekalan. Dia tak akan berubah. Tak akan berubah sampai bila-bila. Tak akan berubah benda tu. Tapi kita, yang main tu kita tak berubah. Tapi kita modifikan dia. Advancekan dia. Okay, advancekan dia. Supaya dia lebih eksklusif. Daripada kit yang biasa-biasa, kita buat lebih advance. Bila lebih advance, dia tak boleh jual dah dengan harga RM30, RM50. Dia akan 2 kali ganda lebih daripada tu. 2 atau 3 kali ganda. Tengok juga berapa modal yang kita laburkan. Okay? Thank you Nori bagi jawapan akak. InsyaAllah nak join kelas premium juga. InsyaAllah akak WhatsApp terus di saya deh untuk dapatkan promo 50% tu. Kalau dah easy tidur 3 jam je. Banyak order. 3 jam je. Itu biasa normal lah. Itu normal. Normal. Saya dah biasa dah. Kalau tidur 3 jam tu itu biasa. Itu biasa. 3 jam. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Kalau you all nak berjaya, kena memang masa untuk tidur tu kena korbankan lah. Kena korbankan. Masa untuk tidur tu kena korbankan. Banyak benda tahu tak? Terutamanya kita sebagai business owner, kita yang handle benda tu. So banyak benda yang kita perlu planning. Banyak. So benda tu, sebab benda tu bila kita planning, bila kita buat, sebab kita yang tentukan arah tuju ke mana bisnes kita nak macam mana. So saya sebagai ketua, sebagai yang handle benda ni, saya kena planning betul-betul untuk hala tuju bisnes saya. Di mana mau beli cheese macam begitu? Sebab tak pernah saya nampak. Oh, boleh beli. Boleh beli dekat kedai bahan kek. Aduh. Ada. Cuma sekarang ni agak limited lah. Semua sekarang ni payah sikit lah nak dapatkan. Dia agak, tak tahulah. Benda ni dia agak payah sikit lah. Tapi dah ada dah sekarang ni. Beli kat kedai bahan kek ada. Dia harga dia berbeza-beza lah. You all boleh dapatkan dengan harga RM40. Kalau you all beli Alhamdulillah. Kalau you all beli pukan, you all beli banyak, dia harga dia lebih kurang RM42 tak silap saya. 41 ke 42. Tengok jugalah. Tengok juga. Alright. Salam Nori, tetap semangat pagi petang live. Mu je tak malam habis. Mu je tak malam je. Kalau saya buat malam sudah dah. Tak gimana lah you all-nya. Assalamualaikum, selamat petang, okey. So untuk pagi esok saya akan tunjuk dekat you all demo menggunakan majlis. Esok kita buat kek orange ke, kek orange ke. Kita tak nak kek kosong-kosong, kita advance sikit lah. Orange ke, kita buat kek rasa macam kek orange lah, sedap sikit. Lama dah tak pakai kek orange ni. So esok insyaAllah kita buat kek orange. Okey. Saya nak you all tahu cara nak gunakan. Saya pun pakai ini. Pakai ni je. Kalau you all banyak, you all guna, so better you all beli 2 kilo lah. Kalau you all beli sikit, nak guna sikit, better beli yang 500 ataupun 1 kilo pun ada. 1 kilo ada, tapi dia rugi lah. Dia rugi. Kalau you all kira balik, memang dia jatuh rugi lah. Better you all beli yang ni 2 kilo ni, dia jimat sikit lah. Okay. Saya nak you all tahu cara menggunakan margarin ataupun butter. Tapi untuk kali ni saya guna margarin lah. Saya guna margarin pelangi je. Saya guna margarin pelangi. Tapi saya nak tunjuk dekat you all cara dia supaya you all dapat hasilkan kek yang moist. Tahu tak? Kek moist. So esok saya buat kek, saya rasa nak buat kek orange lah. Tengoklah kejadian esok pagi esok deh. Kek kiwi Nori, kek kiwi dia ada tepung dia. Tepung khas dia. Dia ada tepung khas dia kek kiwi ni. Dia ada tepung khas dia. Kalau tepung khas dia tu you all boleh beli kat kedai bahan kek ada. Kalau kiwi dia ada. Tapi mahal lah sikit, mahal sikit.
Okey. So, you all ada apa-apa nak tanya tak? Saya nak pergi cedera ni. Nak pergi cedera ni. Dekat gel tu ni. Gel ni. Diaper ni. Diaper ni. Mana? Nori kek span 300 gram. Loyang saiz 9. Bila saya buat dapat 600 kilogram je. Betul ke tu? Dia sebenarnya kalau macam kek yang macam ni, kek span ni, saya tak ikut berat tau dok. Saya tak ikut berat. Saya ikut apa tu? Saya ikut kebesaran dia. Besar loyang tu banyak besar mana. Sebab kalau besar tu okey dengan harga tu. Besar tu dengan harga tu. Dia harga standard lah. Sebab tu lah kalau macam harga kalau macam saiz 9 tu dia harga RM60 dan ke atas. Dia harga paling minimum RM60 lah harga dia. Tengok juga bergantung juga kepada kita punya design. Kalau macam kilo-kilo ni, kalau macam kilo berat tau dah. Berat dia kalau contohlah kalau kek tu melibatkan butter, melibatkan margarin, memang kita ikut kilo. Kita ikut timbangan. Tapi kalau macam kek span, kita ikut saiz loyang. Ataupun saiz papan. Alright? Kek marble jelita lah versi Norris. Aduh, hari tu saya dah tunjuk dah. Saya tunjuk dah kek marble jelita lah. Kek orange letak poppy acid sedap. Poppy acid. Tahu ke cari ni poppy acid. Dia tak boleh pelik-pelik, cik. Tak boleh pelik-pelik tak, okay? Nanti kita kena guna basic-basic dulu. Hak ni advance dah sikit ni. Advance. Kita guna hak basic-basic. Hak mana ada di tangan tu. Baru kita advance lebih sikit. Barulah dia nampak. Kalau kita buat lalu, tak boleh nak handle. Gitu be. Kita guna basic-basic dulu. Nanti kita advancekan dia. Lalu nanti buat kek pandan gula Melaka ya. Kek pandan ke? Kek pandan gula Melaka. Hari tu tak ada. Tak apa nantilah banyak benarnya. Banyak tau dok. Kek keladi tau lagi. Keladi ada dah. Keladi tau lagi ni. Kalau malam pun buat tak tidur nunggu kek orange my favorite. My favorite pula dah. Kek marble jelita lah Norris. Tu buat kek yam lah. Saya ada dah keladi. Saya ada dah keladi. Cuma tak tahu nak sabar. Step by step. Makan strawberry tu roller. Tu lah strawberry ni. Saya kalau macam saya sukakan makan buah berbanding dengan kuih-kuih. Kalau kuih-kuih Kelantan ni saya lagilah kurang. Saya kurang lah. Kuih-kuih ni kurang. Kalau kek okey, advance sikit. Kalau kek okey, tapi kalau kuih ni dia tak berapa nak. Saya tak boleh tak berapa nak itu. Nama kuih-kuih pelik-pelik onde-onde ke. Walaupun boleh makan lah. Makan tak serupa dengan orang lain lah makannya. Sebutir dua gitu je makannya. Okay. Esok pagi saya akan tunjuk dekat you all nak buat kek tu. Nanti saya fikir malam ni nak buat kek ke dia. Nak buat kek ke dia. Sebab kalau kek orange ni dia orang tua-tua pun boleh makan. Tahu tak? Dia kek orange ni ramah. Kalau macam kat rumah saya ni tak ada masalah kalau kek orange. Sebab ramah penggemar kek orange. Ramah penggemar kek orange. So esok kita buat lain lah sikit. Lain sikit untuk esok. Tapi saya nak tunjuk dekat you all. Apa tu? Saya nak tunjuk dekat you all. Saya akan buat kek tu. Satu jadi, satu tak jadi. Macam yang pagi tadi saya buat. Sebab saya nak tunjuk dekat you all. Kenapa buat kek menggunakan margarin ni tak jadi. Apa yang silapnya? Kenapa dia jadi merekah? Kenapa dia jadi bantat? Banyak benda sebenarnya, tahu tak? So you all boleh join saya punya live supaya apa yang saya share ni bermanfaat dekat you all, insya-Allah.
Okey, apa beza kek marble dengan kek marble jelita? OGM. Dia sama je, resepi dia sama je. Cuma marble jelita ni dia menggunakan pewarna. Kalau marble ni hanya dia gunakan coklat je. Dia selang-selikan benda tu dengan coklat. Tapi kalau marble jelita ni dia menggunakan pewarna. Dia buat design tau dok. Dia buat design tu je lah. Hello lah. Keladi dikukus. Dan icing sugar dan fresh cream sedap. Sedap tak okey? Memang sedap. Memang sedap. Masalah lah ni kita kena pilih tarikh, kena pilih time ni. Biar okey ni. Tahu tak? Okey. So, saya rasa setakat tu untuk petang ni. Semoga apa yang saya share dekat you all bermanfaat dekat you all. Dan jangan lupa live saya pagi esok. Untuk last promo saya untuk esok. So, siapa yang nak dapatkan saya punya promo 50%, saya akan buat kakao punya. Kita akan buat sampai jadi, sampai you all dapat hasil dia. Sampai you all dapat hasil dia. Dan last kali kita bawa benda ni untuk dikomersialkan. Dikomersialkan. Macam mana kita nak start buat bisnes. Macam mana kita nak biar kata kita nak biar dia lagi advance lah. Dia punya cara penjualan tu. Cara kita nak memperkenalkan bisnes kita. Okay, benda ni kita kena belajar step by step. Trust the process. Dan benda ni ambil masa. Ambil masa untuk kita nak macam mana kita nak biar kita ni serasi apa yang patut aku buat. So benda ni kita kena tahulah. Okey, buat benda ni tak jadi, tukar benda ni. Buat benda ni tak jadi, tukar benda ni. So kalau benda tu salah ke silap ke, itu normal. Saya pun alami benda tu. Saya alami. Alright, saya alami. You jangan bimbang. Apa yang you alami, saya dah alami dah benda tu. Mesti tengok esok sebab guna majlis. Kadang tak jadi. Kadang tak jadi. Pagi tadi dah terlepas rugi. Yolah. Tengok balik. Tak apa. Nak tidur. Lepas ni dah atas katil. Nak atas katil. Tengok balik. Tengok balik. Apa yang perlu dicatat, you catat. Apa yang tak perlu, just nak dengar. It's up to you lah. Ikut you lah. InsyaAllah esok pagi ya. Alright. So, kira saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi esok pagi deh. Saya nak buat kek. Saya nak buat kek menggunakan margarin pula. Okay. So, kita jumpa lagi esok pagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.